Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Ikuti perkongsian saya tips menjawab soalan sejarah kertas 2 khusus bagi soalan esei. Bahagian esei terdiri dari 5 soalan, iaitu 2 atau 3 soalan dari bab tingkatan 4, begitu juga 2 atau 3 soalan dari bab tingkatan 5. Calon-calon hanya perlu menjawab 3 soalan esei sahaja. Seterusnya, untuk setiap soalan, markah maksimum yang diperuntukkan adalah 20 markah. Berikutnya, calon hanya mempunyai masa selama 30 minit untuk satu soalan. Cadangan cikgu, jawablah dalam tempoh 22 hingga 25 minit, yang mana selebihnya boleh digunakan untuk membuat semakan semula terhadap jawapan yang telah ditulis. Dan berikutnya, yang paling penting adalah jawapan dalam bentuk esei sahaja diterima. Sekiranya calon menjawab dalam bentuk poin, maka akan ditolak separuh markah. Sekiranya kata tugas soalan berbunyi nyatakan, apakah, senaraikan dan berikan, calon hanya perlu memberikan fakta sahaja dan mendapat 1 markah jika dihuraikan menggunakan ayat yang lengkap. Ini merupakan contoh soalan yang berbunyi nyatakan kandungan dalam senarai persekutuan, dan ini merupakan contoh jawapan murid. Contoh jawapan murid ini memberi respon kepada kata tugas dalam soalan, iaitu antara kandungan dalam senarai persekutuan ialah, kemudian ayat yang berikutnya dimulakan dengan penanda wacana. Penggunaan penanda wacana untuk memulakan ayat yang berikutnya adalah wajib. Ya, sekiranya tidak menggunakan penanda wacana, maka jawapan itu akan dianggap tidak lengkap dan akan ditolak separuh markah. Kemudian kita lihat pula jawapan calon ini ialah setiap isi yang diberikan itu mendapat 1 markah. Ini bermakna calon ini berjaya mendapat 5 markah. Sementara itu, bagi kata tugas, mengapakah, bagaimanakah, jelaskan, sejauh manakah, perihalkan, terangkan, ceritakan, dan huraikan. Untuk kata kunci soalan seperti ini, calon-calon perlulah memberikan fakta, huraian, dan contoh. Bagi menulis esei yang baik, calon-calon perlulah menekankan aspek berikut. Yang pertama, wajib esei atau ayat lengkap. Yang kedua, mesti respon kata tugas. Berikutnya, menggunakan penanda wacana. Dan yang seterusnya, memastikan setiap jawaban itu ada fakta diikuti huraian dan juga contoh. Dan cikgu cadangkan di sini agar calon-calon mengasingkan perenggan untuk memudahkan calon mengetahui berapa banyak jawapan yang telah dihasilkan. Dan yang paling penting ialah patuhi peruntukan markah. Kita lihat contoh jawapan yang diberikan oleh murid berikut ini. Jelaskan faktor kemunculan gerakan nasionalisme, 6 markah. Dan kita lihat pula jawapan murid. Adakah jawapan murid ini dalam bentuk esei? Ya, jawapan ini dalam bentuk esei. Kemudian kita lihat pula aspek kedua. Adakah jawapan murid ini memberi respon kepada kata tugas soalan tersebut? Ya, calon ini memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Kemudian kita lihat aspek yang ketiga. Adakah calon ini menggunakan penanda wacana dalam penulisan? Kita lihat di sini, calon ini memang menggunakan penanda wacana. Seterusnya, adakah jawapan ini mempunyai fakta, huraian, dan contoh? Ya, jawapan calon ini mempunyai fakta, diikuti huraian dan juga contoh. Begitu juga perenggan yang kedua dan perenggan yang ketiga. Dan kita lihat aspek yang kelima, di mana calon ini juga mengasingkan perenggan untuk memudahkan beliau melihat berapa banyak isi yang telah dihasilkan. Seterusnya, adakah calon ini mematuhi peruntukan markah? Kita lihat markah yang diperolehi. Yang pertama, fakta pertama mendapat 1 markah, diikuti huraian dan contoh mendapat 2 markah. Berikutnya, perenggan yang kedua, fakta, huraian dan contoh. Di sini sekali lagi calon ini mendapat 3 markah. Begitu juga dengan perenggan yang ketiga, calon ini mendapat 3 markah. Oleh itu, markah yang diperolehi adalah 9 dan markah yang sepatutnya atau markah maksimum ialah 6. Kita lihat contoh jawapan berikutnya bagi soalan yang sama. Kita lihat aspek yang pertama
pertama, adakah calon menulis esei atau ayat lengkap? Ya, calon ini menulis esei atau ayat yang lengkap. Seterusnya, adakah calon ini memberi respon kepada kata tugas dalam soalan? Ya, calon ini memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Berikutnya, adakah calon menggunakan penanda wacana? Ya, calon menggunakan penanda wacana bagi setiap ayat yang berikutnya. Adakah calon menulis fakta diikuti huraian dan contoh? Calon hanya menulis fakta sahaja dalam setiap ayat yang dihasilkan. Adakah calon mengasingkan perenggan? Terdapat ayat tertentu yang diasingkan perenggan, terdapat juga ayat tertentu yang digabungkan sahaja dalam satu perenggan. Seterusnya kita lihat adakah calon mematuhi peruntukan markah. Okey, kita lihat di sini calon mendapat 1 markah, berikutnya 1 markah, di sini 2 markah, berikutnya 1 markah, dan di sini lagi 1 markah. Jadi markah yang diperolehi adalah 6 markah. Jadi di sini dapat kita lihat walaupun calon ini hanya menulis fakta sahaja, namun disebabkan beliau menulis menggunakan ayat yang lengkap, iaitu setiap ayat dimulakan dengan penanda wacana, ada subjek dan predikat, maka calon ini layak mendapat 1 markah bagi setiap fakta yang ditulis. Kita lihat contoh yang berikutnya bagi soalan yang sama. Di sini kita dapat lihat calon menulis dalam bentuk esei. Adakah calon ini memberikan respon kepada kata tugas? Ya, calon memberikan respon kepada kata tugas dalam soalan. Adakah calon menggunakan penanda wacana? Di sini calon tidak menggunakan sebarang penanda wacana. Dan berikutnya, adakah calon memberikan fakta, huraian dan contoh? Calon hanya memberikan fakta sahaja untuk setiap ayat yang dihasilkan. Dan calon juga tidak mengasingkan perenggan. Semua jawapan ditulis dalam satu perenggan. Kemudian kita lihat berapakah markah yang diperolehi oleh calon ini. Ya, di sini calon ini mendapat 1 markah bagi ayat yang pertama kerana dianggap sebagai ayat yang lengkap. Kemudian bagi ayat yang berikutnya, kita lihat di sini calon hanya memperoleh separuh markah kerana ayat tersebut dianggap tidak lengkap kerana tidak menggunakan penanda wacana. Begitu juga isi berikutnya, seterusnya dan isi yang terakhir semuanya mendapat separuh markah kerana menulis ayat tanpa memulakan dengan penanda wacana. Oleh itu, calon ini hanya mendapat 3.5 markah dan dibundarkan menjadi 4 markah. Oleh itu, di sini ada pengajaran yang besar untuk semua calon agar memastikan jawapan yang ditulis itu mesti menggunakan ayat yang lengkap. Dan setiap ayat yang diteruskan, setiap ayat yang kedua itu mestilah dimulakan dengan penanda wacana. Seterusnya, cikgu ingin kongsikan teknik menjawab soalan sejarah yang menggunakan kata kunci sejauh manakah. Sebenarnya soalan sejauh manakah ini mahu melibatkan murid dengan menilai fakta ataupun isi yang sedia ada dalam soalan. Seperti contoh yang cikgu berikan, sejauh manakah ciri yang diberikan iaitu ketepatan kekal, bahasa dan tulisan mempengaruhi perkembangan tamadun awal manusia. Untuk menjawab soalan ini, calon mesti ulas fakta sedia ada dalam soalan. Jadi kalau kita lihat di dalam soalan ini sudah diberikan 2 fakta untuk diulas oleh calon. Bagi ranking bagi setiap isi atau setiap fakta yang diberikan. Contohnya sama ada memberikan fakta seperti ketepatan kekal itu sangat penting, agak penting atau kurang penting. Cikgu berikan contoh jawapan. Contohnya, berdasarkan soalan tersebut, ciri ketepatan kekal sangat penting. Ya, ciri ketepatan kekal sangat penting mempengaruhi tamadun kerana manusia mula menetap di sekitar lembah sungai kerana terdapat sumber air dan makanan. Jadi di sini menetap dapat 1 markah, di lembah sungai dapat 1 markah yang merupakan huraian. Seterusnya air dan makanan itu adalah contoh, calon dapat lagi 1 markah untuk contoh. Seterusnya kawasan berkembang menjadi sebuah bandar. Ini merupakan huraian ya. Jadi di sini untuk isi yang pertama dihuraikan oleh calon sudah berupaya mendapat 4 markah. Berikutnya kita lihat pula isi yang kedua iaitu bahasa dan tulisan. Jadi calon boleh memulakan ayat dengan penanda wacana ya. Selain itu, ciri bahasa dan tulisan juga penting. Diberikan ranking ya, penting. Boleh juga sangat penting ya, penting
terpulang kepada penilaian calon ya. Jadi cikgu ulang balik, selain itu ciri bahasa dan tulisan juga penting dalam mempengaruhi perkembangan tamadun bagi membolehkan masyarakat merekod ya perkara-perkara berkaitan kegiatan harian. Okey, contohnya berkaitan dengan pentadbiran. Jadi di sini juga calon ini sudah mendapat 3 markah. Jadi kalau jumpa soalan sejauh mana, jawablah soalan itu kerana anda diminta mengulas, menghuraikan, menilai fakta yang sedia ada dalam soalan berkenaan. Seterusnya beralih kita kepada aspek inference, iaitu merupakan kesimpulan kecil ataupun jawapan yang perlu ditulis di hujung jawapan soalan bahagian C. Selepas calon menulis fakta, huraian contoh atau memberikan pendapat atau pandangan pada soalan K4, maka calon perlu membuat inference atau kesimpulan kecil. Oleh itu, cadangan cikgu gunalah istilah-istilah seperti berikut. Oleh itu, dapatlah dirumuskan atau kesimpulannya atau tegasnya, maka jelaslah ataupun tuntasnya. Dan tips mudah bagi menghasilkan inference ini, bagilah iktibar. Saranan cikgu kepada semua calon, baca dan fahamilah kehendak soalan. Sekiranya calon memahami kehendak soalan, calon tidak akan tersasar dalam memberikan jawapan dan boleh memperolehi markah yang maksimum. Seterusnya, jawablah soalan yang senang dahulu. Jika terdapat bahagian tertentu pada soalan yang anda jawab agak sukar, perlulah tinggalkan seketika dengan ruang yang mencukupi dan jawablah soalan yang mudah terlebih dahulu. Jawablah berdasarkan peruntukan markah. Sila lihat markah, sekiranya 8 markah, tulislah jawapan yang sesuai dengan 8 markah. Berilah jawapan yang lebih, ya, jangan terkurang. Seterusnya, biasakan beri fakta huraian dan diikuti dengan contoh. Yang paling penting, calon mesti menjawab dalam bentuk esei ataupun ayat yang lengkap. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, sekiranya anda menjawab dalam bentuk poin, separuh markah anda akan ditolak. Berikutnya, tulislah nombor soalan dengan betul. Dan seterusnya, jawab 3 soalan ceraian dan pastikan anda menulis nombor ceraian soalan dengan betul, iaitu A, B, C ataupun ada pecahan Roman 1 dan 2. Dan calon-calon tidak perlu risau, tiada tolak markah. Dan yang terakhir sekali, gunalah penanda wacana. Semoga anda cemerlang dalam mata pelajaran sejarah. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti video cikgu yang seterusnya. Sekian dan terima kasih.